Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1369. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Pencetus perkauman perlu dihukum. Usah biarkan suara sumbang menjadi virus. Wanita Malaysia Madani perlukan pendekatan destruktif. Untuk apa ada Laskar Cyber? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) menyelar penyebaran video berkaitan pertikaian isu azan di sebuah surau di Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Yang di-Pertuanya Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman menyifatkan perkara itu sebagai amat mengelirukan, tidak menampakkan kejujuran dan dikeluarkan dengan niat yang amat tidak baik walau apa sahaja tujuannya. Katanya pengurusan kondominium itu tidak melarang penggunaan pembesar suara atau azan seperti yang disebarkan. Malah katanya yang juga Esko Agama merangkap Timbalan Ketua Menteri 1, isu itu telah pun selesai. Terkait dalam hal ini juga, MAINPP menyatakan rasa kesal dengan peranan yang dimainkan oleh seorang TikToker yang bernama Muhammad Sofian Muhammad Zain yang terus membuat video kontroversi yang tular pada 14 Mei 2023 dengan nada menyemai kemarahan umat Islam seluruh negara katanya. Padahal katanya perselisihan itu telah diuruskan dengan baik oleh semua pihak termasuk pentadbir surau dan pengurusan bangunan. Dalam sidang media di surau itu, Zakiyuddin juga menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Muhammad Sofian, seorang aktivis lantang di Pulau Pinang. Zakiyuddin juga mahu video yang didakwa menghasut itu dipadam segera. Sidang media itu diadakan berikutan tular video seorang lelaki yang menuduh jawatan kuasa pengurusan bersama JMB kondominium itu melarang penggunaan pembesar suara untuk laungan azan. No, issue azan is very sensitive. Azan is syiar, is compulsory for every Muslim. So you don't touch about azan lah. I think I suggest you. Don't. We also don't touch about religion. Don't touch about azan. Yes, You can do your speaker inside your surround. No. Azan is the country. Muhammad Sofian dipercayai orang pertama yang menyebarkan dakwaan itu di media sosial. Dakwaan itu bagaimanapun disahkan oleh pengerusi surau itu, Muhammad Nasir Abdul Majid. Sementara itu, Sofian turun hadir dalam acara itu dan mencabar Zakiyuddin membuka video itu di hadapan semua wartawan dan membuktikan bagaimana yang mempunyai unsur fitnah. Dia berkata akan memohon maaf jika memang terdapat kenyataannya yang berunsur fitnah. Siapa ada video buka sekarang? Buka. Saya akan mohon maaf secara terbuka kalau saya buat satu tuduhan fitnah di depan Sahibul Samaha Datuk Seri Mufti kita. Katanya, sepanjang sidang media itu, Muhammad Sofian dan rakan-rakannya cuba mencelah untuk bertanyakan soalan dan berkongsi sisi pandangan mereka. Bagaimanapun, Zakiyuddin meminta mereka bertenang dan menunggu giliran untuk bercakap. Sementara itu, pengerusi JMB Alex Lau memohon maaf kepada semua masyarakat Islam atas isu kontroversi itu. Dia berkata tidak ada niat di pihak JMB untuk melarang atau tidak membenarkan azan mahupun penggunaan speaker. Kami kesal dan kecewa kerana satu pertemuan tertutup telah diviralkan kepada umum, kata Lau. Video itu menimbulkan kekeliruan. Kami cuba mengurus dan menyelesaikan isu itu secara baik dengan pasukan pengurusan surau. Tambah beliau, turut hadir pada sidang media itu ialah Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur dan Adun PKR Kebun Bunga Jason Ong. Adalah difahamkan isu berkenaan sudah pun selesai selepas mencapai kata sepakat. Malah satu kenyataan rasmi telah dikeluarkan oleh Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berhubung perkara berkenaan. Persetujuan pun dah dicapai, isu pun dah selesai. Mufti Pulau Pinang pun sudah keluarkan kenyataan yang pembesar suara luar boleh digunakan untuk laungan azan dan iqamah.
Jadi apa lagi isunya yang hendak dilalakkan macam dunia hendak kiamat? Penduduk yang terpalit dengan isu ini meminta pihak berwajib mengambil tindakan ke atas individu yang dilihat sengaja menimbulkan kontroversi tersebut dan sengaja mahu mencetuskan perbalahan antara kaum yang menetap di kondominium berkenaan. Bak kata salah seorang penduduk kondominium berkenaan yang bernama Amran harap pihak berkuasa boleh ambil tindakan kepada mangkuk hayun yang cuba menimbulkan ketegangan antara kaum. Betul, tidak kiralah pihak yang usulkan pasal larangan azan itu atau yang viralkan video berkenaan. Ada kata implikasinya boleh mencetuskan ketegangan kaum, elok ditangkap dan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Berani buat, berani tanggung. Ahad lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merasmikan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang pertama kali sejak penubuhan Kerajaan Perpaduan 6 bulan lalu. Konvensyen melibatkan hampir 10,000 perwakilan dan penyokong daripada 19 parti yang menyokong Kerajaan Perpaduan diadakan secara serentak dengan Konvensyen Wanita, Pemuda dan juga Puteri. Konvensyen itu yang disifatkannya sebagai indikator kerajaan ketika ini berada dalam keadaan kukuh dan stabil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin konvensyen yang menghimpunkan kesemua 19 parti di bawah satu bumbung itu juga mampu bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16 PRU16 nanti. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut menyeru semua gabungan parti politik untuk terus menumpukan soal pertumbuhan ekonomi selain mengamalkan tata kelola yang baik. Alhamdulillah, konvensyen hari ini memberikan signal yang jelas kepada rakyat Malaysia dan dunia bahawa kerajaan ini bukan sahaja stabil tetapi insya-Allah kekal sehingga PRU akan datang. Kekal untuk apa? Untuk pastikan tata kelola mesti baik, hentikan amalan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan keduanya, pastikan dasar yang boleh memacu pertumbuhan dan membela nasib rakyat negara kita. Katanya, kesemua 19 parti gabungan yang membentuk Kerajaan Perpaduan termasuk UMNO dan Barisan Nasional BN perlu mempertahankan gabungan berkenaan sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kegagalan Piagam Muafakat Nasional MN antara UMNO dan PAS sebelum ini seharusnya dijadikan pengajaran agar tidak berulang dalam gabungan Kerajaan Perpaduan. MN dimeterai 14 September 2019 sementara Konvensyen Perpaduan pula diadakan 14 Mei lalu yang dihadiri ahli dan pemimpin pelbagai parti seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak yang menunjukkan kepelbagaian bangsa. Keadaan ini berbeza dengan MN di mana hanya dihadiri oleh masyarakat Melayu dan Islam di atas pentas penyatuan ummah namun tidak berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Katanya dalam satu kenyataan di Petik Sinar Harian, kunci utama kestabilan hubungan 19 parti dalam koalisi tidak rasmi Kerajaan Perpaduan untuk jangka masa panjang sebenarnya adalah dengan memastikan mana-mana parti tidak menyuburkan sifat tuan dan hamba ketika menentukan fungsi dan peranan masing-masing dalam kerajaan. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, faktor paling penting pengikat kestabilan hubungan parti-parti dalam kerajaan baharu ini adalah dari aspek masing-masing dapat saling menghargai antara satu sama lain, terutama dari sudut hubungan antara kelompok parti yang mempunyai kerusi majoriti dan minoriti di Parlimen. Ujarnya setiap parti terlibat dalam Kerajaan Perpaduan mengetahui pembentukan kerajaan hari ini adalah hasil proses penyatuan kerjasama politik yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Rakyat Malaysia sangat beruntung kerana parti politik ini akur kepada kehendak rakyat agar membuang ego dan fokus menangani derita mereka. Kestabilan itu telah dibentuk dan ia adalah satu komitmen untuk cetusan kesegaran baharu politik tanah air. Sekarang ini, cabaran kepada Kerajaan Perpaduan untuk memenuhi harapan kepada rakyat iaitu pentadbiran yang berintegriti selain meringankan derita rakyat dan menangani kebencian kaum dan agama yang senantiasa menjadi virus kepada kesepaduan yang dicita-citakan. Suara-suara sumbang yang masih memainkan muzik lama perkauman dan kebencian akan tetap istiqamah dengan jalan mereka. Biarkan mereka menjadi suara-suara sumbang yang menghimpunkan mereka atas kepentingan sendiri dan masih berada di takut lama. Benar, apa yang selama ini dianggap mustahil telah dibuktikan kerana dapat menyaksikan jiwa-jiwa besar pemimpin berhimpun demi satu matlamat. Yakinlah, era pemulihan yang hakiki akan terlaksana dengan kestabilan yang dipaparkan pada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan.
Minggu lepas, Naib Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Awan Anfal Sa'ari menyarankan agar semua parti politik menampilkan sekurang-kurangnya 30% calon wanita dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi sebagai permulaan untuk memperkasakan kaum hawa dalam pentadbiran. Menurut beliau, wanita mencerahkan sesuatu isu melalui sudut pandang berbeza berbanding perwakilan lelaki. Katanya daripada sudut populariti, parti yang mempunyai barisan pimpinan wanita yang dipercayai serta bilangan perwakilan wanita lebih banyak akan menarik lebih ramai penyokong wanita di peti undi. Di samping itu, dalam konteks Malaysia, parti yang mempunyai sayap wanita yang kukuh juga akan meraih lebih banyak undi, tegasnya dalam satu kenyataan. Sebagai contoh, UMNO mendapat sokongan akar umbi yang kukuh kerana parti tersebut mempunyai sayap wanita yang kuat. Beliau menyarankan beberapa langkah penting bersifat diskriminasi positif harus dilaksanakan segera. Antaranya, beliau mencadangkan kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan boleh meminda dasar pengurusan sumber manusia untuk melatih dan mengangkat sekurang-kurangnya 30% jawatan kanan persekutuan dan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT daripada kalangan wanita. Beliau juga mencadangkan agar kerajaan persekutuan memastikan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC segera melaksanakan 30% pelantikan wanita dalam lembaga pengarah. Kenyataan Anfal itu disokong oleh Ketua Wanita Pakatan Harapan Aiman Atira Al-Jundi. Dalam bahasa yang berbeza, ucapan beliau pada konvensyen Pakatan Harapan Barisan Nasional baru-baru ini. Tiada nombor yang disebut oleh Aiman, tetapi mesej itu jelas, menuntut agar wanita dilibatkan sebagaimana layaknya dalam apa-apa proses tadbir urus negara yang kini mendakap gagasan Malaysia Madani agar rakyat bersatu memperkasa pemerintahan Malaysia. Madani adalah pelan untuk menjadikan Malaysia berkemajuan secara menyeluruh. Kami ingin menghujahkan bahawa setiap pengenalan program pembangunan yang akan dan sedang direka bentuk haruslah meningkatkan letak duduknya wanita dalam sedar dengan iltizam keterangkuman gender, kata Aiman. Malaysia Madani dicipta oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan berlaku jika separuh daripada rakyat Malaysia masih berdepan dengan isu diskriminasi gender di pelbagai bentuk, sama ada dalam masyarakat maupun dunia kerjaya. Untuk itu, kami ingin menyarankan Madani yang beragenda untuk mendaya upaya masyarakat dan rakyat Malaysia adalah Madani yang berkegenda, bukan sahaja pada equality tetapi juga equity, tegas ahli Parlimen Sepang itu. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal dalam tulisannya bertajuk Tahun Baru Ketahanan Sebelum Pemulihan Januari lalu menegaskan bahawa pembangunan yang mampan hanya boleh diraih menerusi gabungan sumber intelek, pakar teknologi, teknokrat dan petani pesawah serta nelayan. Mujahid mencadangkan bahawa satu pendekatan destruktif diperlukan dalam menangani isu-isu besar negara. Beliau mentafsirkan bahawa destruktif adalah istilah yang digunakan untuk keluar secara radikal daripada cara yang terpakai untuk membaiki sistem atau permasalahan supaya lebih efisien dan menjimatkan. Negara memerlukan pimpinan yang menjayakan pendekatan destruktif atau perubahan radikal. Pendekatan destruktif akan memecahkan kitaran melalui tata cara yang lebih berinovasi, fokus dan berimpak besar, katanya. Teori destruktif meramalkan apabila satu usahawan menawarkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, maka pesaing yang ketika itu menguasai dagangan berkenaan akan mempercepatkan inovasi pihaknya demi mempertahankan perniagaannya. Bagaimanapun, mampukah teori destruktif dipanjangkan ke dalam proses penggubaran dasar bagi mendaya upaya wanita dalam Malaysia Madani? Misalnya dengan memaksakan penglibatan wanita sebanyak 30% dalam pelbagai sektor seperti Jawatan Menteri, Timbalan Menteri, PBT, GLC dan sektor perkhidmatan awam yang lain. Tindakan tersebut sudah pasti akan mengeluarkan pihak lelaki daripada kedudukan selesa mereka bahawa jawatan tertinggi sesebuah institusi sudah dalam tangan hanya menerusi pendekatan berlaga dengan bahu para menteri. Pendekatan destruktif akan membuka ruang untuk lelaki dan wanita bersaing secara adil dan terhormat serta saling melengkapi ikhtiar dalam menguruskan negara dan dunia. Nah, inilah masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengotakan kata-katanya bahawa Malaysia Madani adalah untuk semua rakyat Malaysia berdasarkan 6 rukunnya, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Malah, tidak keterlaluan jika dikatakan Anwar tidak akan berada di sini sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 tanpa kekuatan daya upaya isterinya, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, semasa ketiadaan beliau dan aktivis kaum hawa yang bergerak seiring dengan jentera kaum Adam sejak 1998 sehinggalah ke hari ini. Nenek moyang kita tidak berteori dalam tesis kedoktoran, tetapi berpesan jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah bayangan teori destruktif mengikut budaya kita.
Gagasan Malaysia Madani dicipta oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengikat pelbagai parti bersatu untuk memperkasakan pemerintahan Malaysia. Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin dalam majlis dialog bersama penggiat Cyber PH dan BN di Pusat Dagangan Dunia WTC berkata demikian pada minggu lalu. Katanya pemufakatan perlu dilakukan kerana para pemimpin tidak mahu ketidakstabilan politik terus-menerus melanda negara dan rakyat ketinggalan daripada segi kemajuan. Beliau mengingatkan mereka yang hadir pada malam itu melaksanakan apa yang wajar dilakukan sebagai Laskar Cyber Pro Kerajaan Perpaduan. Justru Laskar Cyber bukan hanya untuk memberikan penjelasan dasar kerajaan tetapi juga untuk menjawab dengan tuntas apa sahaja fitnah pembangkang. Katanya, pelik tak? Sudah ada Jabatan Komuniti JECOM yang dibayar gaji dan allowance. Kenapa masih perlukan Laskar Cyber? Sudah ada Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri, Setiausaha Politik setiap kementerian. Kenapa perlu Laskar Cyber yang diminta menjelaskan dasar kerajaan dan menjawab dengan tuntas fitnah pembangkang? Bukankah itu kerja mereka yang bergesel bahu dengan para menteri dan timbalan menteri kerana mereka lebih maklum berhubung isu yang ditimbulkan? Namun hakikatnya itulah yang dilakukan oleh Jom Channel sebagai media alternatif bebas yang mula beroperasi pada 1 April 2017 walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Jom Channel tidak menerima dana daripada mana-mana parti politik dan tidak menerima dana yang bertimbun seperti yang sering didakwa oleh pimpinan parti sebelah sana. Jauh sekali Jom Channel menerima dana daripada pihak anti-Islam atau anti-Melayu sama ada dari dalam maupun luar negara. Bukan Jom Channel nak ungkit kerana tidak menerima jemputan daripada pihak penganjur program bersama penggiat Cyber PH dan BN di Pusat Dagangan Dunia WTC baru-baru ini. Sesungguhnya mencari pejuang yang ikhlas atau yang bekerja secara pro bono adalah amat sukar dan kesukaran itu ditanggung oleh setiap urat dan nadi kami yang bersengkam mata pada hari-hari bekerja di Jom Channel. Justru nasihat kami para ketua setiausaha politik dan semua setiausaha politik setiap kementerian serta jentera mereka harus bekerja kuat setimpal dengan gaji dan allowance yang diterima. Bukan melonggokkan tanggungjawab itu kepada Laskar Cyber yang mungkin hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang macam kami. Insaflah wahai pemimpin, jangan diulangi kesilapan lampau semasa 22 bulan apabila melupakan jasa Laskar Cyber yang menolong menaikkan kalian ke pesara kuasa yang diimpikan. Menghargai pengorbanan Laskar Cyber itu lebih penting daripada mengerah keringat mereka supaya melakukan kerja yang sepatutnya kalian lakukan. Ukurlah baju di badan sendiri. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian gigit jari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zabaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.